Okey, sekarang sudah pun live di Facebook. Kalau boleh share lah bersama rakan-rakan di Facebook anda. Saya nak say hello sikit dekat saya nak tengok kat Zoom sampai bila-bila. Boleh teruskan. Tak ada masalah. Salam dari Corona. Let me check Facebook. Hi orang-orang yang berada di Facebook. Hi everyone who's in Facebook. Please let me know if you can hear me. Please type yes. Please type yes if you can hear me. Yay, awesome. You can hear me loudly. Okay, thank you. All right. So, okay, I'm going to stop the poll now. We still have seats in the Zoom if you want to join. Okay, I am stopping the poll now. I'm going to share with everyone. Jadi 58% yang hadir pada malam ini adalah kali pertama. Terima kasih banyak-banyak. Sekali lagi saya ingin harapkan agar anda semua dapat manfaat pada sesi pada malam ini. Okay? Alright, so sebelum kita mulakan, memandangkan ramai yang di sini adalah first timer, saya akan kongsikan sedikit sebanyak tentang Faizul Rizwan dan juga house rule. Okay? Boleh. Sebelum tu saya rasa saya boleh panggil dulu FR untuk check mikrofon dia dan hello FR, are you there? Hello, I'm here. Assalamualaikum semua. Okay, boleh check dulu your mic. Testing 1 2 3. Korang dengar tak ni? Dengar, jangan jerit. Baru nak jerit. Jangan dekat dengan telinga saya. Okay, hold on. Alright. Okay, sebelum kita mulakan sesi hari ini, saya akan share sedikit sebanyak dulu tentang Faizul Rizwan. Okay, topik pada hari ini adalah moratorium. It's a famous content topik pada hari ini kan. Alright, jadi siapakah Faizul Rizwan ini? Pada tahun 2020, Faizul Rizwan telah pun membuat predictions iaitu Malaysia heading for recession since February 2020, lowest interest rate, banks will tighten up borrowing and surging unemployment. Keempat-empat prediction ini telah pun menjadi kenyataan. Faizul Rizwan juga sentiasa dipanggil untuk memberi nasihat terhadap ekonomi dan juga hartanah. He is also a media go-to guy when it comes to property investment and as well as economy. Okay, jadi before kita mulakan, I like to share with you a little bit about house rule. Yang pertama adalah there is no recording session. Okay, jadi rakaman ini tidak akan diberikan ataupun dikongsi. Namun untuk slot pertama kita akan sediakan di Facebook Live. Jadi anda semua bolehlah kongsi bersama rakan-rakan yang berada di Facebook Live untuk bermanfaatkan video ini. Okay, alright. Yang kedua, checkbox akan ditutup sepanjang presentation berlangsung. So when Faizul Rizwan is presenting, I will close down the checkbox for you guys to focus and jot down as many notes as you can. Alright? And if you have questions, sekiranya anda ada soalan, pastikan anda letak soalan anda di ruang Q&A. There's a Q&A icon box in this area that you can put your question inside there. Okay, jangan tulis dekat chat box sebab kita mungkin akan terlepas. Bersama saya dan juga hari malam ini, saya ada tim saya yang akan bantu menjawab soalan anda semua di Q&A. Alright? Namun ada dua jenis soalan yang tidak akan dijawab pada malam ini. Okay, saya kena alih sikit. Alright. Soalan pertama adalah soalan berkenaan dengan review hartanah. Preview of a property review. Jadi sekiranya anda ingin kami menjawab soalan-soalan berikut, kita tidak akan menjawab pada sesi malam ini. Okay. Jadi soalan kedua yang tidak akan dijawab pada malam ini adalah personal financial advice, iaitu nasihat kewangan peribadi. Kami tidak akan menjawab soalan tentang nasihat kewangan peribadi anda pada malam ini. Okay. Alright, memandangkan soalan akan jadi sangat banyak, selalunya kita akan receive lebih daripada 1000 jenis soalan. Jadi sebaiknya anda mengikut guideline yang diberikan. Please follow the instructions that we give at the slide, which is put your name and as well as your occupations, kemudian usulkan dengan soalan. Tim kami akan bantu bagi template di chat box untuk anda copy dan paste di Q&A. Alright, so far
Semua orang clear dengan how through? Boleh type yes? Siapa yang ada dekat FB Live, harap maaf kami tak dapat membantu menjawab soalan anda. Jadi, you need to join us in Zoom because we have 1,000 more slots open. Alright? Okay, yes. Alright. Now, last but not least, there is no self-promotion. Di Facebook Live dan juga di Zoom. Sekiranya kami dapati anda mempromosikan diri anda ataupun bisnes, kita akan ban, kita akan buang anda daripada sesi malam ini. Alright, it's all about education tonight. I believe a lot of you wanted to know the decisions of taking moratorium or what's the consequences after that. Okay, jadi let's focus, let's respect each other and get ready. Alright, without further ado, I will be calling my beloved boss. Wah. Rizwan. Wah, ini puji lain macam dah ni kan. Apa tu? So kan. Okay. Gaji sama je Kisina. So you panggil lah beloved ke tak beloved ke, gaji tu masih sama. So tengah gawat ni guys, So okay, apa khabar semua? Assalamualaikum. I hope you are all fine, all and well. My hair was so long today, I decided to potong sendiri kat rumah. Tapi rasa macam tak berapa bagus je, so I apologize kalau rambut kurang on point hari ni. Right. So malam ni guys, kita nak cerita pasal moratorium. We have got a lot of questions, right? This week patut ke kita ambil moratorium ataupun tak? And we did a presentation to clients Jumaat 3 hari lepas, so client dah ada information advantage. So siapa yang malam ni datang ni juga, insyaAllah korang pun akan ada information advantage. Sebab siapa yang datang my webinar last year bila cerita pasal moratorium ni, a lot of them, siapa yang ambil tindakan tu, they now have 20,000, 30,000, 50,000 extra and all of that, right? So pay attention malam ni. So I think it's going to be a good session. Malam ni kita ada rekod baru. Sekarang ni dah ada 9,200 orang kat dalam Zoom. Stadium kita maksimum 10,000. Itu je maksimum Zoom boleh tampung guys, 10,000 orang. So for those kat Facebook, siapa yang rasa nak tanya soalan waktu Q&A nanti, mohon datang join kita kat dalam Zoom. Lepas dah sampai 9,300 dah ni, tinggal lagi 700, lepas tu stadium dah penuh dah. Alright. In the meantime, okay, the first part of the presentation ni, bila cerita pasal moratorium ni, kita sekarang ni tengah buka live juga kat Facebook. So mohon sharekan supaya kita boleh kongsikan ilmu ni ke seramai orang yang boleh. Because apa yang nampak ramai gila orang yang komen pasal moratorium ni, tapi I tengok komen dia tu macam tak berapa tepat, right? Tak berapa betul. Okay, so therefore I am hoping that bila you share benda ni, ramai orang boleh tahu pasal moratorium and diorang boleh buat keputusan yang tepat sama ada nak ambil ataupun tak nak ambil moratorium minggu depan. So nanti pergi kat Facebook, mohon share and cuma the last part of the session malam ni kita takkan live dekat Facebook lah, right? So I akan mulakan I punya presentation ni. Orang selalu komen kat saya, FR kenapa muka poster you semua muka sedih-sedih? Betul ke muka sedih? I pun tak faham lah. Kristina dia yang keluarkan poster setiap minggu. So kalau muka I sedih tu adalah Kristina adalah punca dia. I sebenarnya happy go lucky je guys. Jarang sedih hari ni. Right? So I jenis yang suka look forward to the future kan, rather than melihat kepada masa yang lepas, right? So hari ni kita akan ada 3 agenda. Okay guys. First here is that kita nak cerita pasal moratorium. Kenapa benda tu berlaku, siapa yang patut ambil moratorium ni, dan apa best strategi kita. And not only that guys, ada sebab kenapa moratorium tu berlaku sekarang, tak berlaku bulan Januari, tak berlaku bulan Disember, tak berlaku bulan November. Ada sebab kenapa benda tu berlaku sekarang. So malam ni akan kongsikan rahsia kenapa. Right? So I hope lepas tu korang akan dah faham lah in the grand scheme of things tu apa yang sedang berlaku dan bakal berlaku. Nombor 2, part 2 here is that I nak hopefully semua orang yang tonton malam ni insyaAllah naikkan savings you to at least 30,000, 50,000 dalam masa 12 bulan daripada sekarang. Dan last but not least, kita ada ramai soalan, orang tanya macam nak jadi klien. So part 3 is untuk mereka yang rasa, you know what, dia nak macam best jadi klien Far Capital ni kan. Right? And siapa yang rasa nak jadi klien, nak join community kita, can just stay on until the end. Lepas tu kita akan ada Q&A, boleh tanya soalan. Okay, so macam yang Kristina cakap tadi tu, make sure you ada pen and paper supaya you boleh tulis maksimum, right? You boleh dapatkan maksimum sebab for me, right, bila you dengar dan you menulis, you akan dapat tangkap lagi banyak. Okay, bila you dengar menulis lepas tu you ajar orang, you akan dapat faham lagi banyak berbanding dengan you dengar je.
Okay. Lepas tu nombor 2 punya part ni, ramai orang suka sembang teori. Bab moratorium pun ramai juga yang suka sembang pasal teori. I nak cerita pasal fakta dan pengalaman apa yang kita dah buat, apa yang kita dah berjaya buat, right? And macam saya cakap tadi, Q&A tu towards the end, last part of the session. So stand by, you ada pen and paper, you boleh tulis soalan you, nanti you boleh tanya dekat Q&A. InsyaAllah me and my team akan cuba sedaya upaya untuk jawab semua soalan. So waktu Q&A biasanya paling best. Banyak soalan panas, soalan pedas, soalan padu, kutukan, kecaman, pujian, semua ada waktu Q&A. Rahsia-rahsia industri, tu waktu Q&A lah. So kita biasanya normally leave bahagian tu kat belakang. Siapa yang rasa nak dengar betul-betul penangan ilmu padu yang off the script, boleh stay on nanti Q&A. So now, Christina, I think we have a poll that we want to run, right? Sebab I nak check dekat sini, right? Siapa yang tengah menonton malam ni. Kita dah ada almost 10,000 orang dekat dalam Zoom. 9,700 dah ni. Right? So, apa tu, kita ada a second poll yang I nak tanya pasal your savings level. Right? So basically, I nak tanya hari ni, where is your savings level as of today? Right? Where is your savings level as of today? Alright, So, I'm going to launch now. yes, go ahead. So guys, ada 3 pilihan hari ni. So I nak tahu hari ni, waktu you masuk dekat dalam this new moratorium, right? This new PKP hari ni, where is your savings level as of today hari ni? As an individual, jujur je, tak payah kelentong-kelentong, right? So apa tu, whether you tak sampai 30,000 savings, okay, tu nombor 1. Nombor 2 tu adalah you punya savings hari ni kurang daripada 6 bulan daripada you punya monthly punya perbelanjaan. So penting gila soalan ni, right? You ada tak savings of at least boleh cover 6 bulan perbelanjaan you kalau kena buang kerja ke, kalau syarikat tutup ke, right? So ada tak benda tu, right? Lepas tu, and siapa yang ada kat sini lebih daripada 12 bulan of monthly punya expenses, right? So kita dah ada 9,800 orang dalam Zoom. So sekarang ni voting kita dah sampai ke level 50%. So I think sampai level 60% tu, 65% tu kita dah boleh tutup. So guys vote. Itu nombor 1. Nombor 2, siapa yang dah vote, I nak you jawab soalan ni. Right? Yang nak you tulis. Kalau you ada 50,000 tu 100,000 additional saving lagi 12 bulan, apa yang you nak buat untuk you punya family? Right? So sebab for me, kalau you buat benda tu atas niat yang betul, dan I nampak benda ni berlaku kat semua klien I, semua yang cakap, I nak buat benda ni untuk family, diorang ni akan berjaya buat benda ni tak sampai setahun. So kalau niat kita betul, benda tu laju je berlaku. Kalau niat kita kurang betul, then dia punya level of efficiency tu kurang sikit. Right? So we have the last 100 seats dekat Zoom ni guys. Last 100 seats dekat Zoom. So siapa yang dekat Facebook tu yang tengah menonton tu, after you share, mohon join kita dekat Zoom. Penuhkan stadium kita kat sini. Right? Penuhkan stadium kita kat sini. So we are now last 50 seats. So now, first I nak you jawab dalam soalan poll. Dekat Facebook tak boleh nak join poll kan? See? Nombor 1. Nombor 2 here is that I nak you jawab soalan dekat bahagian chat. Whereby kalau you ada 50,000 to 100,000 12 bulan daripada sekarang, apa yang you nak buat for your family? Right? We enable chat guys, Christina? Yes. Buka. Chat is open. Okay. Right, I nak tengok apa yang orang jawab. Okay. Okay, we can end the poll lah Christina. Okay guys, daripada poll ni adalah 49% savings tak sampai 30,000, ada 39% whereby savings you tak lebih pada 6 bulan daripada you punya perbelanjaan. So senang cerita, 88% daripada 7,000 lebih orang yang participate dalam poll hari ini actually simpanan anda tak lebih pada 30,000, tak boleh nak cover perbelanjaan of 6 bulan in the event katalah berhenti kerja dan apa semua tu. Now ada sebab kenapa I nak tanya soalan ni, right? And I think it's a very important punya soalan supaya you faham you ni patut ke tak patut ambil moratorium. Sebab depan ni akan bagi tahu kan, kalau kau kat sini kau kena ambil, kalau kau kat sini kau tak payah ambil pun tak apa. Okay? So ada ke orang yang menjawab, ada ke orang yang nak share kat sini apa yang dia nak buat untuk family dia kalau dia berjaya apa tu? Dapatkan 100,000 ni kan, 50 tu 100,000. Okey, ramai cakap settlekan hutang. Eliminate all bad debt. Alright, padu.
Guys, I want to thank you so much for participating in this poll. 7,000 orang voting malam ni, right? So with that, I think we're going to end it. I nak you tulis, kalau you dapat 50,000 tu 100,000 tu, apa yang you nak buat for your family. So I nak you tulis, lepas tu nanti, dah habis dia nanti, you boleh rujuk balik apa you punya hajat dengan you punya niat, right? Now, daripada segi konteks, macam saya cakap tadi, I pertama kali buat sharing pasal moratorium ni tahun lepas. Waktu kita mula-mula buat free sharing, waktu the first PKP, the first moratorium. So, ramai orang yang ambil nasihat I tahun lepas, hari ni savings dia dah lebih pada 50,000, dah lebih pada 100,000 in dalam 12 bulan. Ada yang jadi klien, ada yang buat benda ni tanpa perlu jadi klien pun. So again, I akan cuba saya payah kongsi ilmu sebanyak yang boleh supaya you boleh faham cara nak buat benda ni malam ni. Walaupun you tak jadi klien pun, you akan tahu macam mana buat benda ni. Okay. So again, lepas tu I pun nak cerita pasal everything yang kita kongsikan malam ni adalah berdasarkan pengalaman, right? Sendiri dan juga klien-klien dan student yang dah pernah berjaya buat. Ni bukan cerita teori, right? And then of course daripada segi kongsian saya malam ni mengenai moratorium punya konteks, moratorium punya proses. Ini berdasarkan maklumat paling latest which is dikeluarkan pada Jumaat 2 hari lepas, right? Sebab of course Sabtu Ahad bank cuti kan. So kita ada maklumat paling latest is 2 hari lepas, right? So insyaAllah you akan dapat idea macam mana nak buat benda ni lepas ni. Now, so untuk mereka yang tak faham, sebab bila I buat webinar for my clients hari Jumaat hari tu, ada yang tanya, FR, moratorium tu apa? Right? So untuk mereka yang tak faham, moratorium tu is basically cuti daripada bayar hutang kepada bank, temporary. So kalau dia cakap 6 bulan moratorium tu maksudnya 6 bulan kita cuti, 3 bulan kita cuti tanpa perlu bayar. So benda ni diisytiharkan first time tahun lepas, kali kedua tahun ni. Right? So kali kedua tahun ni, right? Which is diisytiharkan baru minggu ni saja. So senang cerita, moratorium tu apa? Is payment holiday untuk 3 hingga 6 bulan. Okay, it's a payment holiday untuk 3 hingga 6 bulan. And apa tu? Alamak. Sorry. Terlajak pula I punya tu. Okay. Dia punya slide so I nak tutup benda lain. Jadi tutup benda lain pula. Okay, so basically it's a payment holiday untuk 3 hingga 6 bulan tapi interest kita masih jalan. Okay, so yang ni fakta mengenai moratorium. So loan moratorium ni tak pernah berlaku dalam sejarah moden Malaysia. Okay, pada tahun 2000 dan ke atas hinggalah COVID berlaku kepada satu dunia, which is Malaysia dan satu dunia lah. First time was March tahun lepas, cuti daripada bayar bank ni. Okay, now perbezaan tahun ni dengan tahun lepas adalah, perbezaan tahun ni dengan tahun lepas adalah dulu semua orang dapat automatic, you apply ke you tak apply, you akan dapat. But kali ini is that you kena, dia approval tu automatic bila you apply. So you akan terus dapat approval, you tak perlu tunjuk apa-apa dokumen, you apply je you akan dapat. Tapi you kena apply untuk dapatkan loan moratorium ni. Ini perbezaan besar berbanding dengan tahun lepas. Now, so kenapa benda tu berlaku? Sebab hari ni because kita ada kes tinggi dalam COVID, kita ada lockdown merata-rata, tak boleh nak keluar, tak boleh nak berniaga, tak boleh nak buat bisnes. Okay. So, kerajaan terpaksa reintroduce moratorium ni untuk memastikan yang kalau kena potong gaji sebab syarikat tak boleh buka, orang masih ada savings. Okay. So, tu sebab kenapa mereka buat moratorium ni. 3 hingga 6 bulan. Okay. So, senang cerita, zaman darurat baru keluarlah loan moratorium ni. Kalau benda tu tak teruk, benda tu dia takkan jadi sampai loan moratorium ni. So orang cakap last resort lah. Baru boleh berlaku loan moratorium. Now, so yang ni, apa yang mula-mula diisytiharkan yang buat netizen ramai yang mengamuk-ngamuk, right? So apa tu? Satu here is that bila you ambil moratorium tu, bank boleh tukar perjanjian. So semua orang cakap, hati-hati guys, bank boleh suka-suka tukar perjanjian tu lepas kita dah ambil moratorium tu. Tu nombor satu. Nombor dua, bila yang ni lah yang paling viral, hire purchase ni. You ambil tak payah bayar 3 bulan tapi you kena sambung bayar ekstra 12 bulan. So bayangkan, you ambil cuti 3 bulan je tapi now you kena bayar ekstra 12 bulan. Right? Yang ni lagi lah teruk. You ambil cuti daripada bayar bank loan kereta ni untuk 6 bulan. And then kita kena bayar ekstra 12 bulan.
So orang mengamuk lah, ini tak adil, apa benda ni kan. And apa tu, banyak gila lah komen-komen yang bagi pendapat saya mungkin dia tak tengok habis kan. So suruh berhati-hati, jangan ambil moratorium sebab dia cakap you ambil 3 bulan moratorium tapi simpan you punya installment akan naik 12 bulan. Okay, so statement yang semua orang keluarkan minggu ni adalah banker dekat Malaysia ni lebih teruk daripada Yahudi, right? So kesian banker-banker kita, right? So now guys, bawa bertenang, right? First and foremost, you kena bayar 12 bulan tu betul, tapi ia tak bermakna you kena bayar 12 bulan extra. Ada sebab you kena bayar 12 bulan tu. So I akan jelaskan satu persatu. Right? So everybody calm down. Bak kata, aku pun tak tahu binatang ni apa. Rekun ke, musang ke, nampak macam kuda pun ada kan. So siapa boleh teka ni, mungkin apa tu kita boleh, siapa boleh screen capture benda ni, mungkin kita boleh bagi hadiah kot. Kisina? Bagi buku free ke siapa dapat teka binatang apa kan. Boleh. Sebab aku tengok binatang ni macam comel je kan. Tapi aku tak tahu binatang ni kalau apa. Tu tak tahu kenapa mata dia merah. Dia high ke apa ni kan. Okay, mohon screenshot dan teka binatang apakah ini. Right. So you know, so topik ni kan berat kan. So buatlah law bodoh sikit. Law ayah-ayah ni kan. So now, ni sebab kenapa kita punya installment tu kena bayar additional 12 bulan. So, kalau you tengok kat sini, kalau you katalah you punya bank loan tu dulu, you buat beli MyV, you punya loan asal you 42,000. Hari ni you dah bayar lebih kurang 6 tahun macam tu kan. So, tinggal lagi 36 bulan je ataupun 3 tahun je baki you. Right? So ini you punya detail punya loan. So, kalau ikut installment biasa, you kena bayar 498, right? RM498, right? So yang ni ikut kalau you tak nak ambil moratorium. Now, kalau you ambil moratorium, okay, untuk the first 3 bulan tu, dan juga you extend untuk 12 bulan, okay, so maksudnya, you patutnya tinggal 36 bulan je kan? You tengok sini ya, baki loan you tinggal 36 bulan. So sekarang ni, you nak, not only you ambil 3 bulan payment holiday ni, you juga nak extend by additional 12 bulan. So your monthly installment tu daripada RM500 ni jadi RM400 je guys. Right? Yang ni, yang option yang lagi gaban level dia kan. Okay. You ambil 6 bulan punya deferment, cuti untuk 6 bulan, lepas tu you tambah loan you lagi 24 bulan. So, daripada kena bayar loan asal you RM500 untuk 36 bulan ni, kalau korang tak ambil moratorium, now korang kena bayar RM355, right? RM355 saja untuk 5 tahun. So you bayar 498 untuk 3 tahun ataupun you bayar 355 untuk 5 tahun. Right? Now, akan ada orang yang rasa, buat apa nak bayar sampai lama-lama? Tapi ni cerita, hari ni bila cerita pasal moratorium ni, you boleh berfikir secara taktikal ataupun you boleh cerita pasal strategi. Okay, taktikal tu you nampak perbezaan RM150 tu dengan kena bayar additional 2-3 tahun. Okay. So itu bahagian tactical. Strategi is that daripada additional RM150 yang korang boleh simpan setiap bulan tu, apa yang kita boleh buat? Boleh tak kita kembangkan RM2,000 setahun ni, additional duit ni yang you dapat ni, sebab tak payah nak bayar 500 dah, you bayar cuma 355 ni, boleh tak you kembangkan kepada 10,000? So tu strategi. Okay. So dalam kes ni kalau installment bulanan kita 500. Now, kalau installment bulanan kita 1,500, again baki tinggal 36 bulan. Perbezaan dia besar gila tau guys. Daripada 1,500 tu jadi RM1,050 saja. Okay. Kalau you buat property loan, you boleh now dapat additional RM100,000 loan. Right? Bila you buat property loan. Dengan adanya kekurangan RM450 ni. Yang ni pula, kalau you punya kereta punya installment RM2,500, katalah you bawa Continental kan. So yang ni bangsa-bangsa MyV, right? Axia apa semua tu. Yang ni bangsa-bangsa H, right? Bangsa Toyota, bangsa-bangsa Honda. Yang ni bangsa-bangsa Continental, Volkswagen lah, Beamer lah, Merc lah apa semua tu kan. So RM2,500 sebulan, right? So you bayangkan kalau loan you cuma tinggal 3 tahun, you punya installment tu jatuh lebih kurang 30%. So now you ada additional RM750 tu RM800 sebulan guys. Right? Now benda tu you boleh buat banyak benda. Okay.
So tu maksudnya memang you kena bayar additional 12 bulan. Memang kena bayar additional 24 bulan. Tapi bukan bayar installment yang sama. Korang bayar installment yang lebih rendah sebenarnya berbanding dengan installment asal. Now, nak ambil ke tak, tepuk dada, tanya selera. Kalau anda jenis yang tactical, okay, and anda nak perlukan additional savings tu, boleh ambil, right? Anda ada kemampuan, tak perlu ambil benda ni. But for me, kalau you boleh kurangkan monthly commitment by 500 to 1000 sebulan, daripada segi strategi, banyak gila option you lepas ni. Okay, you boleh buat property, right? You boleh invest in property, you boleh buat ASB loan. So benda tu akan bantukan you naikkan lagi duit dan simpanan yang ada. Okay, so tu contoh. Yang ni pula kalau property. Kalau property, contoh dia ada bagi, by the way, ini adalah contoh sebenar yang dikeluarkan oleh Bank Harimau. So, I bukan ni gebang-gebang sembang je. I bukan cerita pasal moratorium 1. Ni banyak-banyak YouTuber cerita pasal moratorium 1 punya example. I cerita ni pasal moratorium 2. Ni latest. Oven panas. Kek ni baru siap ni daripada Bank Harimau. I tak boleh cakap bank yang sebenar. Nanti diorang kata marah pula kan. Kenapa I jadi spokesperson? Dah lah diorang tak bayar. So bagi code name je. Bank tu nama dia Bank Harimau. Okay. Ni baru keluar hari Jumaat lepas. So in this case of property kan. Korang ambil 150,000 ni. Kalau korang ambil moratorium macam biasa. Korang bayar berapa? Right? Korang bayar biasanya installment berapa? 598. Okay. 598 right? Now, kalau korang ambil deferment, korang kena bayar ekstra RM8 tiap-tiap bulan. Okay? Now, berbaloi ke tak berbaloi, I rasa okey je. Berbaloi je. Sebab you now boleh jimat 1,800 additional in savings lepas dah ambil 3 bulan ni kan. Tak nak bayar ratus-ratus ni. Tapi you kena bayar RM8 je sebulan. Kalah kot. Harga secawan kopi kat Starbucks pun lagi mahal daripada RM8 sebulan. Right? So for me, okey lah kalau you boleh naikkan savings you. Terutama kalau savings you tak sampai 30,000, right? Tak sampai 6 bulan. Yang ni pula untuk mereka yang nak ambil option kedua. 6 bulan tu you bayar separuh je. Lepas tu you bayar 606. So sama je amount dia. Senang cerita guys, perbezaan dia lebih kurang 1.3% macam tu. Right? 1.3% installment baru. So kalau you punya installment property hari ni RM1,500, okay, you akan bayar RM1,520 under the new punya installment. Okay. Kalau hari ni loan you RM2,500, you bayar RM2,532. Tapi now you bayar RM32 setiap bulan. Betul. Extra. Tapi you now additional RM7,500 savings. So kalau savings dia tak cukup, saya sarankan ambil moratorium ni, tinggikan savings. Takut nanti nak perlu pakai duit. Right? Now, satu lagi, under Bank Harimau ni, dia bagi satu lagi option yang quite interesting. Okay? Not only you boleh pilih untuk ambil moratorium 3 bulan hingga 6 bulan ni, korang juga boleh apply untuk tambah tenure loan you tu. Maksudnya you panjangkan loan you tu by 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun dengan 4 tahun ni. So, nak ambil ke tak nak, bagi saya tepuk dada tanya selera. Sebab kalau you ambil additional 5 tahun, you akan dapat kurangkan monthly installment you by lebih kurang 8-9% macam tu. Okay, 8-9% macam tu. Okay, so nak ambil ke tak nak, lepas ni akan bagi tahu, right? Siapa patut ambil benda ni and siapa tak patut ambil benda ni. So now, benda ni is Bank Harimau punya package. Bank lain akan semua sama ke guys? The answer is no. Setiap bank tu akan berbeza offer dia. Bank Harimau ni pada pendapat saya bagus dan inovatif sebab not only dia bagi you moratorium, dia juga bagi you peluang untuk extend you punya loan. Which to me, kalau you ambil option untuk tambah you punya car loan by 2 tahun, you jimat lebih kurang 30% installment, you boleh menyimpan ekstra tiap-tiap bulan. Okay? You ambil loan, tambahkan lagi 3 atau 4 tahun, you dapat now save about 8-9%, your cash flow now becomes better. Okay, so bagi saya, it's good sebab you ada option ni, and here's the best part. Benda ni umpama refinance tapi you tak perlu nak bayar refinance punya fee. So bagi saya, offer ni padu lah. Right? Offer ni padu, I think, rasa macam menyesal pula tak buat loan kereta dengan Bank Harimau kan. Right? But itulah yang dah berlaku. So now, siapa patut ambil moratorium ni? So bagian ni for me, I think you can screenshot. Okay, kalau you tak nak terlupa, siapa yang malah nak screenshot, lagi bagus tulis. First, I dah tanya tadi kan, siapa savings kan, tak cukup pada 6 bulan daripada you punya monthly punya perbelanjaan. Okay, now,
katalah hari ni perbelanjaan you, family you, anak-anak apa semua tu, katalah 5,000 sebulan. Biasanya tak kurang lah kalau korang duduk kat Klang Valley ni, 5,000 sebulan tu tak kurang guys. Okay, and hari ni simpanan kita baru 10,000. Saya punya nasihat, guys, tolong ambil moratorium. Sebab apa? Your biggest priority for the next 6 hingga 12 bulan is to naikkan you punya savings to cover at least 6 bulan. Sebab takut kena berhenti kerja, takut kena potong gaji ke, takut kena syarikat tu kena tutup ke. So therefore, if you punya savings tak sampai 6 bulan daripada you punya monthly expenses, saya sarankan ambil moratorium ni. Okay. Nombor 2, mereka yang bekerja dalam industri high risk industry ataupun high risk jobs. Apakah high risk industries? Hotel, airline, industri yang berkaitan dengan pelancongan. You dah tahu, right? Hari ni border tutup, orang nak berentah negeri pun tak boleh. Tak payah cerita pasal berentah negara, nak berentah negeri pun tak boleh. So kebaran kalian untuk kena buang tu is gonna be high ataupun kena potong gaji. So if you can ambil moratorium tu, ambil. It's okay, bayar je 1% extra tu. Yang penting kita at least ada simpanan berbulan-bulan in the event kena buang kerja. Nombor 3 adalah mereka yang pandai kewangan. You are the skill investor. So bila you cakap pasal pandai kewangan tu, you faham konsep macam mana nak grow duit. Kembangkan pelaburan, right? So, macam ada klien saya, dia ambil moratorium, tahun lepas savings tak sampai 10,000, hari ni dah lebih pada 100,000. Right? So because of that, you nak ambil moratorium tu sebab dia boleh jadikan modal untuk kembangkan you punya savings melalui pelaburan. Sebab nanti akan cerita part tu, apa yang bakal berlaku, akan ada peluang besar untuk korang buat duit. Okay? So therefore, you kena ada modal lah untuk buat duit tu. Nombor 4, mereka yang ada property dengan positive cash flow. Yang ni boleh ambil moratorium tanpa was-was. Dan nak extend sampai 24 bulan pun suka hati dia lah. Sebab apa? Memang bukan kita pun yang bayar bank. Yang bayar siapa? Penyewa kita. So ambil moratorium tu, tinggikan savings kau-kau. No, I have client property sampai 20. Persoalan yang dia tanya tu, alamak, duit banyak-banyak ni nak simpan kat mana ni bro? So bayangkan you want to be in that position whereby you ada 20 property yang patut kena bayar 20-30 ribu sebulan ni. You ambil moratorium 3 bulan, boom, your savings pergi almost 100 ribu macam tu je. Okay. And then last kali tu ini cerita pasal strategi. Boleh tak you ambil moratorium ni untuk kurangkan you punya DSR? Sebab kalau DSR you jatuh rendah, you akan ada banyak option untuk refinance, untuk reinvest nanti. So ni cerita pasal strategi. Okay. So guys, kalau you fall under this 5 kategori ni, for me wajib ambil moratorium. Okay. Now, siapa yang tak patut ambil, tak digalakkan untuk ambil. Nombor 1, savings you memang dah padu, mantul, mantap, right? Lebih pada 6 bulan punya savings. Okay, mungkin tak berapa perlu, right? But for me, even for me, I akan ambil, right? Because cash is king hari ni, right? Macam cakap tadi, akan ada banyak peluang besar lepas ni. Okay, so nombor 2 adalah mereka yang ada own stay property. So again, kalau you punya savings memang dah cukup and this is own stay property, bukan OPM, orang lain tak bayarkan additional interest tu. So mungkin boleh skip, mungkin boleh skip moratorium untuk own stay property kita. Property untuk pelaburan, orang lain tolong bayarkan installment tu, kita boleh ambil moratorium. Sebab apa? Bayar 3 bulan extra, 6 bulan extra, 24 bulan extra, no problem. Sebab apa? Orang lain tolong bayarkan. Okay. So samalah juga kalau you dah ada savings banyak and apa semua tu, and then you ada kereta. You know lah, kereta bukan OPM. Kita yang nak kena bayar kan. So at that point of time, kalau you tak perlu nak tinggikan DSR dan apa semua tu, you juga boleh skip moratorium untuk personal car dengan personal punya property. Kalau you punya savings dah cukup. Okay, and DSR pun okay. Nombor 3, you memang tak tahu apa-apa pasal duit, right? And most likely you jenis yang suka join scheme scam, scheme cepat kaya dan apa semua tu. Okay, yang tu kalau boleh, you janganlah ada duit banyak-banyak. Ada duit banyak-banyak pun hilang je, asyik kena scam je. Okay, and then last but not least, sebarang loan yang tidak produce any income, okay, dia tak ada OPM dan dia merupakan 100% liability whereby hutang tu bukan orang lain tolong bayarkan tapi kita sendiri yang terpaksa bayar. So, untuk dalam 4 kategori ni, saya tak berapa galakkan ambil moratorium, terutamanya kalau simpanan you memang dah cukup. If simpanan you tak cukup, ambil je guys.
right? So if simpanan you macam tadi kan 88% simpanan you tak lebih pada 30,000, tak boleh nak cover 6 bulan punya expenses, tolong ambil je. Okay, ambil je, tinggikan simpanan dulu, boleh cover 6 bulan. Apa-apa jadi you ada savings. Okay. Now, yang tu part moratorium. Apa dia, kenapa loan you jadi panjang, bila nak ambil, siapa patut ambil and siapa yang tak patut ambil. Now nak cerita pasal kenapa benda ni berlaku, apa krisis yang ada dan apa prediction kita in the next 6 bulan ni supaya korang boleh prepare dan bersedia. Sebab apa? Orang yang dengar prediction saya tahun lepas, yang buat persediaan tu, tahun ni dah ada 50,000, 100,000 additional savings. Siapa yang faham apa yang bakal berlaku, korang boleh bersedia siap-siap. Okay, so niat saya malam ni, sebab tu kita pun cakap tak apalah kita bagi live dekat Facebook pun tak apa. Sebab apa? Kita nak ramai orang boleh bersedia. So macam saya cakap tadi, tolong share kalau boleh supaya ramai orang boleh tahu, right, and boleh baca and boleh faham apa benda nak kena buat in the next 6 bulan. Okay guys, so prediction in the next 6 bulan, right? So moratorium ni berlaku sebab kita dalam, orang cakap, keadaan darurat. Kes terlampau tinggi, kerajaan terpaksa buat lockdown, okay, and ramai orang punya income terkesan dan terancam. Okay, now moratorium ni kenapa dia tak buat sebulan je, dia tak buat 2 bulan, dia bagi sampai 6 bulan adalah maksudnya kes ni, COVID ni guys, korang kena expect cases ni akan continue to be tinggi sampailah Ogos. Okay, sebab tu sampai 3 bulan. Okay, so tu nombor 1. Right, so expect lockdown ni tak berapa sekejap. Okay, it will be at least 2 bulan and potentially even 3 bulan. So dia pun dah bagi tahu fasa 1, fasa 2, fasa 3, right? Selagi kes lebih pada 4,000 sebulan, kita akan ada PKP. Right? So nombor 2, ni peluang, right? So ni peluang, okay? Is that macam PKP tahun lepas, bila orang ada moratorium, maksudnya korang akan ada lebihan duit, right? Korang akan ada additional savings, okay? Sebab belum tak nak bayar kan? So what's going to happen? Orang akan ada lebih duit, lebihan duit. So macam tahun lepas juga, ramalan kita adalah volume dekat stock market tu, element of speculation and investment dekat dalam stock, counter tu akan jadi tinggi. Akan jadi banyak sebab semua orang melekat kat rumah kan, tak boleh nak pergi kerja, tak boleh pergi apa, duit ada extra, so therefore orang akan mula membeli stocks, right? So akan ada banyak retail investor yang akan masuk balik kepada pasaran saham. Okay, ramalan kita semua IPO akan do quite well walaupun fundamental dia ke laut, tapi disebabkan ramai ada volume, therefore semua IPO rasanya akan jadi okay. And akan ada peluang untuk buat duit daripada market, right? So, untuk mereka yang follow saya, ada cerita pasal property counter daripada tahun lepas, saya cakap tunggu election, right? So, I would say property counter jangan masuk dulu, right? You want to masuk quarter 4 onwards. Klien, you tunggu signal saya, kita akan share counter apa quarter 4 tahun ni, right? For this time, now confirm on lah. Sebab apa? Nanti kita punya vaccination rate, insyaAllah lagi 2 bulan, more than 50% of the country, at that point of time, baru kita akan buka balik the economy properly. So sekarang ni property counter jangan masuk dulu. Counter-counter yang berkaitan dengan travel and apa semua tu, jangan masuk dulu lah. Right? So, macam cakap, volume akan jadi all time high. Okay, I think it will be a new high. I think there will be a lot of people yang bosan kat rumah ada duit extra and they will either invest ataupun gamble. Yang mana belajar, dia akan invest. Yang mana yang tak belajar, main masuk je sebab member dia buat duit. Itu kita panggil gamble. Kita rasa IPO akan do quite well. And akan ada orang akan boleh buat duit. So, macam ada student saya tahun lepas, dia guna duit cashback lebih kurang 100,000. Dia masuk dekat dalam property counter, dia masuk dalam crypto, buat 1 juta dalam masa setahun. So, padu tak padu lah guys, bila korang gerti macam nak buat benda ni. Now, nombor 3 adalah, daripada segi property pula, you akan nampak property baru yang bakal dibina akan berkurangan. Sebab satu, developer jadi takut, right? Developer jadi takut. Nombor 2, cost dah makin naik, right? And dalam waktu PKP ni kan, kau tak boleh nak buat apa pun. Sekarang ni construction pun dah tutup and apa semua tu. And therefore, kita punya ramalan 2021 ni daripada segi new plan supply tu akan jadi pada kadar terendah in the last 10 years. Okay.
So kita akan ada supply issue 4 atau 5 tahun daripada sekarang. Okay. Now, the fifth one here is that kita punya ramalan mereka akan announce election date nanti lepas bajet 2022. Right? And kenapa moratorium tu 6 bulan? Korang pun faham-faham lah, right? Bagi korang gembira selama 6 bulan, right? Tak payah nak bayar banyak sangat kan, apa semua tu. And then, they announce budget. Budget also be very good. Akan ada banyak bantuan sebab this is a election. Kita dah sampai 70-80% vaccination rate. Sekarang ni Malaysia dah purchase enough vaksin untuk vaksin semua orang sebelum hujung tahun ya guys. Kita akan ada election. Okay. So benda ni macam saya cakap, bila ada election akan ada banyak goodies. Goodies ni juga daripada stock market akan jadi okay, property market pun akan jadi okay. So there's a lot of money to be made untuk mereka yang ada ilmu, ada duit ekstra. Okay. So like I said tadi, ada moratorium tu ambil guys. Especially kalau korang ada ilmu macam mana nak melabur. Second last here is that disebabkan kita ada moratorium ni, now, dulu saya cakap pada awal tahun tak ada kebarangkalian sebab kita punya recovery tu better than expected. Now, kita punya growth tu akan mula terencat sikit, okay? Akan tak setinggi 6% seperti yang dorang punya ramalan hujung tahun lepas. So now we're looking about between 4 to 5% now. Therefore, Bank Negara mungkin akan potong interest rate lagi, OPR, untuk spurkan growth. Sebab apa? Dah lah ada moratorium, lepas tu interest rate kita jadi lagi murah, loan kita jadi lagi murah. So, kita akan ada lebihan duit untuk berbelanja dalam negeri. So, now kita ada possibility benda tu bakal berlaku. Untuk mereka yang ada property, inilah berita gembira sebab installment kita tak pasal-pasal jadi murah. Walhal sewa masih maintain. Okay. Last but not least, quarter 4 nanti kita insyaAllah boleh mula travel. You akan nampak nanti more than 50% of us insyaAllah akan reach vaccination punya rate. So, kita akan mula berbelanja balik waktu kuarter 4. Okay, so kuarter 3 ni guys is waktu kita berhibernasi lah, hibernate, right? Kita relax, kita planning, kita belajar, kita invest. Quarter 4 is waktu kita berbelanja bila ekonomi dah buka dan kita boleh travel and majority more than 50% dah dapat vaksin. Okay. Now untuk orang-orang yang berniaga, right? Untuk orang-orang yang berniaga, orang-orang yang buat self-employed dan apa semua tu, waktu betul-betul nak menjual adalah waktu kuarter 4. Okay. So kalau you want the travel punya business, tourism punya business, kuarter 4 is where you want to ada a lot of property to rent, ya, untuk homestay dan apa semua tu. So guys, ini prediction saya in the next 6 bulan. Tahun lepas kita buat beberapa prediction, alhamdulillah majority of it became true, right? Termasuklah yang stock market punya buruan tu. So waktu saya buat prediction tu, orang yang mengajar saham semua gelak-gelakkan saya. Apa Mamat property ni cerita pasal saham, lepas tu book, right? Kita ada record volume, a lot of people make money, right? Terutamanya daripada glove dengan healthcare punya counter, right? And like I said, I rasa this round akan ada ramai orang akan mula masuk balik ke stock market. Therefore, akan ada peluang untuk orang buat duit, ya, daripada situ. So, tu prediction kita untuk the next 6 bulan ni. Okay guys. So, ni dah part 1. I cerita pasal moratorium dengan kita punya prediction. Okay. So, senang cerita guys, kalau simpanan korang tak lebih pada 6 bulan punya perbelanjaan, okay, tak sampai 30,000, ambil je moratorium, tinggikan simpanan dulu. Kena buang kerja, kena potong gaji, kita tak menggelabah, kita tak menggelupur sebab at least kita ada savings untuk 6 bulan. Okay. Tu nombor 1. Nombor 2, kalau boleh tolong tambah ilmu waktu lepas you dah ambil moratorium tu sebab this additional 1% atau 2% tu installment tu, dia memang you kena bayar lebih sikit, tapi kalau you boleh generate much better return daripada investment, it doesn't matter anymore. You ambil moratorium tu, duit dapat, additional return pun dapat. So your 1 to 2% additional in terms of tetap bulan punya installment tu doesn't matter kalau you boleh buat 10-20% ya tahun ni, right? And then last kali tu here is that ramai orang datang kat kita, dia cakap tuan saya masalah hutang ni dan apa semua tu, is that the best way untuk keluar daripada masalah hutang ni is to number 1 belajar ilmu kewangan, nombor 2 belajar cara nak manipulasikan hutang supaya orang lain boleh tolong bayarkan hutang kita. Right guys?
So guys, inilah summary moratorium. I hope you dapat belajar banyak. Cerita pasal nak ambil ataupun tak ambil moratorium ni. For me is fantastic. Kalau I jadi you, I akan ambil majority kecuali simpanan memang dah betul-betul banyak. Right? Even for me, simpanan okay lah. Boleh lah. Lebih daripada 6 bulan, I still akan ambil juga. Walaupun I tak ada keperluan simply because to me lagi banyak cash I ada, lagi banyak pelaburan luar yang I boleh buat. Right? And I can easily make more than 1 to 2% per month tu. Okay? So, siapa yang ada ilmu, not only you akan dapat additional simpanan daripada moratorium, you juga akan dapat kurangkan hutang bila you belajar pengurusan kewangan. Okay. So, itu part 1. Now part 2. I nak ajar you sebab I dah pernah cover topik ni, tapi sebab malam ni ramai orang baru and I dah agak dah, orang akan tanya pasal pengurusan hutang ni kan. So, macam mana you nak increase you punya savings daripada hari ni katalah tak sampai 10k kepada now lebih 100k. Right, dalam masa 12 bulan. So first you kena faham konsep hutang. Right? Okay. Now first I nak you faham konsep hutang ni ada 2 jenis guys. So bukan semua hutang tu sama. Satu, ada hutang yang kita panggil hutang baik. Nombor 2, kita ada hutang yang kita panggil hutang jahat. Hutang baik ni bila you buat setiap bulan you jadi lagi kaya. Hutang jahat setiap bulan you buat you akan jadi lagi miskin. Okay, now guys, ada banyak orang yang baru-baru ni komen pasal hutang baik dengan hutang jahat. Now, I bagi you a tip lah guys. Kalau you jumpa siapa-siapa yang cakap semua hutang tu sama, they don't understand money. Right? And dia confirm tak kaya. Right? Sebab orang yang kaya, millionaire apa semua tu, semua orang tu ada hutang. Bezanya is that dia banyak hutang baik, bukan hutang jahat. Okay? So, yang kita nak kumpulkan ni kalau boleh is hutang baik yang whereby lagi banyak hutang baik kita buat lagi kaya. Sebab apa? Orang lain tolong bayarkan hutang kita, siap bagi kita ekstra lagi. Konsep ni juga kita panggil sebagai OPM. Now, ni adalah contoh hutang baik dengan hutang jahat. Kita beli kereta, tak ada income pada kereta, hutang jahat. You beli rumah, duduk sendiri, tak ada income pada rumah tu, hutang jahat, is the liability. You beli jam, right? You beli motor apa semua tu, ni semua ni adalah benda yang kita panggil hutang jahat. You pergi holiday, you buat hutang, hutang jahat. Okay? Nah, hutang baik adalah hutang yang you buat yang boleh bagi you lagi banyak daripada apa you nak kena bayar. So, you buat student loan, right? You buat MBA ke apa, and lepas tu sebab you ambil hutang 50,000 tu untuk sama belajar, tapi now income you naik 5,000 additional setiap bulan, right? Extra. So tak sampai setahun dah boleh dapat balik modal. So tu hutang baik. You beli rumah, you bayar bank bulan-bulan 1,000, you dapat sewakan 2,000. Hutang baik. Right? So, tu beza besar hutang baik dengan hutang jahat. Hutang baik ni kita jadi lagi kaya, kita jadi lagi banyak duit. Hutang jahat tu kita jadi makin miskin. Setiap bulan makin miskin sebab kena bayar. Okay? So, the majority here guys, orang, kenapa diorang tak kaya is that dia banyak buat hutang jahat. Okay? While the 1% orang kaya, what they do here is that dia juga lagi banyak hutang daripada orang biasa. Bezanya, hutang dia hutang baik. Hutang saya lebih pada 10 juta guys. Tu terai cakap. Pernah tak I sampai tak tidur sebab hutang banyak-banyak macam tu? Tak ada masalah sebab hutang saya orang lain tolong bayarkan. Lagi banyak hutang baik buat, lagi kaya. Okay. So, kita ada 4 step untuk you manage dengan you tukar you punya situasi tu dalam masa 6 bulan bila cerita pasal pengurusan hutang. First, you kena review, you kena assess, right? Hari ni you punya debt service ratio berapa? You punya total value of bad debt berapa? Lepas tu you punya borrowing capability hari ni berapa? Right? So yang ni first step, you kena review, you kena tengok, right? Nombor 2, kalau boleh you nak cuba consolidate. You nak move hutang pendek, hutang mahal kepada hutang murah long term. Right? So you nak swap hutang mahal pada hutang murah, hutang pendek kepada hutang lama, right? So you bayar sikit je setiap bulan. And the third part here is that terutamanya bila you beli benda-benda macam property whereby dah lah katalah macam saya cakap tadi kan, you bayar bank bulan-bulan 1,000 tapi you boleh dapat sewa 2,000. So setiap bulan you dapat additional 1,000 sebulan. 1,000 sebulan tu boleh tak guna untuk bayar kereta? Boleh guys. Right? And then last kali tu lagi afdal, not only you dapat kurangkan hutang, you juga boleh buat earn more. Macam cakap tadi, property. You juga boleh buat hasil income untuk tambah income. Okay. So macam cakap tadi, debt swap ni is that you tukar hutang mahal kepada hutang murah. So hutang mahal apa? Credit card 18% hutang mahal. Right?
Debt stretch, hutang pendek kepada hutang panjang. So, hutang pendek apa? Credit card biasanya 5%, ya. 18 bulan, 20 bulan, ya. 5% setiap bulan kena bayar. Right? Personal loan maximum berapa sekarang ni? 20 tahun. Right? Kereta maximum 9 tahun. Tapi property punya loan berapa guys? 35 tahun. So, yang tu paling panjang, yang paling murah. Now, I bagi contoh, right? Apa yang cakap ni, right? So, hari ni guys, bila you tengok ni, kalau you buat loan 100,000 daripada rumah, 100,000 pada kereta, 100,000 daripada personal loan, 100,000 daripada credit card, ini adalah you punya monthly installment. Credit card kalau you buat hutang 100,000, you kena bayar minimum 5%. Therefore, you kena bayar minimum 5,000 tiap-tiap bulan. 100,000 hutang credit card, you kena bayar 5,000 tiap-tiap bulan. You ambil loan kereta 100,000, you bayar 9 tahun, you kena bayar tiap-tiap bulan 1,259 untuk loan 100,000 kereta 9 tahun. Tapi sebab property ni, satu interest rate dia paling murah, 3%, and dia punya panjang tu 35 tahun. Untuk loan yang sama 100,000 tu, you cuma bayar RM385 saja. Sebab tu you kena faham ilmu macam mana nak tukar hutang baik, hutang jahat kepada hutang baik, nombor satu. Nombor dua, you kena pandai swap, you kena pandai stretch. Supaya the same loan, katalah you kumpulkan credit card you, personal loan you, car loan you semua RM100,000 kan. Okay. You kumpulkan under housing loan, you cuma bayar RM385 sebulan saja. Okay. So tu padu ilmu ni bila anda faham cara nak buat. Okay, now. Macam mana kita nak pastikan orang lain tolong bayarkan kita punya bad debt, macam apa yang saya buat untuk klien-klien saya kan. So, hutang diorang ni, yang personal loan, kereta kan, orang lain tolong bayarkan. So, kita ada 3 cara. Satu, kita guna cash flow pada property. Nombor 2, kita guna cashback. Nombor 3, kita gunakan strategi refinance. Okay, so hari ni macam contoh cash flow kan. Hari ni ada property yang kita beli, tiap bulan dapat additional income tiap bulan 1,500 guys. So bayangkan, you beli satu property, tiap bulan you dapat additional 1,500. 1,500 tu boleh bayar Honda Civic cash satu. So tiap bulan Honda Civic tu orang lain tolong bayarkan. Sebab apa? Property tu dapat sewa pada harga sekian-sekian, dah tolak semua kos, dapat additional 1,500 sebulan. Okay. So, you beli property yang boleh dapat cash flow tu lebihan sewa, you boleh guna pakai untuk langsaikan hutang-hutang jahat yang ada. Right? Now, ada juga klien saya yang gunakan cashback. Okay, yang gunakan cashback. So, apa yang dia buat is that kita beli rumah ni, macam contoh yang ni kan, 50% bawah pada harga pasaran. So, kita hari ni beli rumah 50% pada bawah bank values. Right? Now, bila diorang beli ni, diorang dapat cashback hingga 200,000. So guys, dapat cashback hingga 200,000 ni, apa yang klien saya buat, ada yang dia pergi langsaikan personal loan dia, pergi langsaikan kereta dia, pergi langsaikan hutang kredit card dia. So elok-elok hari ni komitmen dia 5,000 sebulan jatuh kepada 1,000 sebulan saja. So you ambil duit lump sum cash ni sebab you dapat beli property so below market value. And apa you buat, you pergi langsaikan hutang-hutang yang ada. Sebab apa? Macam cakap tadi, hutang property you bayar over 35 tahun. You bayar 3% je. Hutang lain bayar sampai 18% macam credit card. Bayar sampai 9 tahun saja kalau kereta. So, you boleh langsaikan kereta, bayar over 35 tahun. The best part here is that kalau property you positive cash flow, orang lain langsaikan kereta you, orang lain langsaikan hutang personal loan tu yang you dah terbuat dulu. Okay, so tu maksud dia. Dan last but not least, kalau you dah ada property you dah beli lama kan, you juga boleh refinance property you. You boleh refinance property you tu untuk langsaikan hutang-hutang yang ada. Right? So you boleh ambil property sudah ada, dulu beli 200,000, hari ni harga dah naik pergi 500,000, you boleh refinance, ambil 200,000, 150,000 cash, pergi langsaikan hutang-hutang yang ada supaya now instead of bayar 5,000 tiap-tiap bulan komitmen, now you bayar 1,500, you bayar 1,000 saja tiap bulan. Dah boleh menyimpan 3,500, 4,000 additional tiap-tiap bulan. Okay. So guys, ni mereka yang follow advice kita tahun lepas, ada yang jadi klien, ada yang buat sendiri waktu tu, right? So ni Syazwani, dia datang webinar kita tahun lepas, macam you tak jadi klien apa semua tu kan, and then dia datang, dia belajar, and then dia cuba buat sendiri, benda tu jadi. So personal loan dia yang patutnya 70,000 ni, yang patutnya akan ambil masa lagi berbelas tahun lagi untuk bayar ni, dia now langsaikan dalam masa setahun saja guys. So bayangkan, elok nak kena bayar patut 10 tahun lagi, korang dapat bayar dalam masa setahun saja. Paling best,
hutang dia tu orang lain tolong bayarkan sebab property dia beli tu boleh dapat positif cash flow. Okay. Ni Tarmizi, dia antara kes paling ekstrim yang kita jumpa. Hutang jahat dia guys, personal loan dia 300,000. Right. Dia jadi klien tahun lepas, right? And then tak sampai setahun, daripada 4,000 setiap bulan punya monthly commitment sebab hutang dia 300,000 ni, now tinggal 1,000 saja setiap bulan. Savings dulu tak ada, zero. Now 100,000 savings. Okay, ni Tarmizi. Okay, ni Dr. Said Khalid, right? Dia datang waktu jadi klien, komitmen dia tinggi 9,000 sebulan. Now dia buat benda yang cakap tadi, dia buat combination of refinance, dia beli cashback, dia ada cash flow juga. Now daripada 9,000 sebulan monthly commitment tinggal 4,000 sahaja. So nanti tak bulan boleh menyimpan additional RM5,000, right? So these are some clients, nanti korang akan jumpa diorang, waktu kita orang interview diorang sekejap nanti, right? So apa tu, you got Syariman, you got Syazwan, right? Whereby diorang ni waktu datang, macam korang juga, PKP tahun lepas ni, waktu lockdown tahun lepas ni, savings tak sampai 10,000, savings tak sampai 5,000. Hari ni lepas tahun, jadi klien, savings diorang dah naik pergi lebih 100,000. Alhamdulillah, right? So guys, macam mana you nak buat benda ni? First, korang kena ada knowledge, right? So korang kena ada knowledge. So first, foremost, yang paling penting kena ada knowledge. Nombor 2 dengan nombor 3 tu is a bonus. Kalau korang ada knowledge, sendiri pun boleh buat. Tapi yang mana yang not only ilmu tu tak ada, tapi tak ada keyakinan untuk buat sebab takut tersalah buat, then you can go for the second dengan third, whereby you need to have a network dengan mentor yang dah pernah buat benda ni, supaya you tak perlu langgar dinding, and then you ada platform yang allow you untuk buat benda ni. Okay? So, now I nak panggil 3 of my client yang datang waktu PKP tahun lepas, and they are just like you, right? And maybe savings tak tinggi and apa semua tu, and maybe they can share a little bit about dia punya pengalaman hari ni. Alright. So Christina, are you ready? Yeah, hold on. Let me. Okay. Syariman, would you mind open your video? Oh, itulah gambar lembu tu. Itu You want macam Syah sekali ke macam mana? Boleh You Syah want sekali lah. Alright. Okay. Itu lembu dengan Porsche kan? Tak silap. Lambo. Itu lembu Lamborghini tu. Nanti kena saman nanti. Kan? Kau jangan main-main nanti. Tak pasal-pasal lah kena saman nanti kan. Ambil logo kan. Main hebat je kau. Okay. So apa tu? I'm gonna give a brief background, right? Siapa diorang ni, right? Syariman. Umur berapa sekarang Syariman? 32. Umur 32, right? And last year you datang jadi klien, you datang webinar ni dulu. Tahun lepas you attend the moratorium punya webinar ni. And waktu tu savings you tak lebih pada 10,000. Hari ni savings you dah lebih pada 100,000. Betul. Syariman, what did you do? Setahun je. Okay, Assalamualaikum, selamat sejahtera. So terlebih dahulu saya nak ucap terima kasih kepada Fund Capital dan Faizul kerana bagi opportunity ni untuk saya share apa pengalaman saya waktu saya hadapi moratorium tahun lepas. So basically saya bekerja sebagai engineer di Kuala Lumpur. So banyak orang tahu yang engineer ni kebanyakannya kerja tu banyak pergi ke site dan buat di tapak pembinaan dan site lah. So apabila bila kerajaan umumkan PKP pada waktu tahun lepas, so kebanyakannya allowance saya yang site apa benda semua dipotong. Saya memang survive berdasarkan basic salary lah. So then bila saya sedar bahawa saya ni adalah single income family, which is saya punya wife is full time housewife. Lepas tu saya ni single income family, so my wife is full time housewife. So saya risau dengan keadaan pada waktu tu, dengan komitmen saya yang sedia ada saya. So saya rasa saya perlu buat sesuatu, saya perlu cari ilmu pengurusan kewangan lah. Yang pada tu masalah saya dan family saya ni adalah saya susah menyimpan. So bila kita nak start menyimpan banyak sikit je, dan ada benda yang datang, rotak kereta habis matilah apa semua, dan susut balik benda tu. So then itulah masalah saya pada waktu tu, dan saya mencari
ilmu pada waktu ilmu pengurusan kewangan, sampailah saya jumpa free webinar daripada Faizul Rizwan waktu tu. Saya spend the whole work from home waktu PKP hari tu, saya belajar macam mana nak ambil peluang waktu moratorium, apa yang Faizul Rizwan ajar for free je. Sebiji macam this kind of session lah waktu tu. Saya pun belum jadi klien, so saya ambil advantage. So Faizul cakap, take whatever you can take for the scheme yang dah introduced by the government, which is moratorium, iLestari, iSina, ambil whatever you can get, ambil, pegang. So I ikut the advice, and then saya berjaya buat advice tu. Saya matlamat saya adalah untuk kurangkan hutang, and then saya untuk naikkan simpanan duit saving saya lah. So then after habis moratorium 6 bulan tu, saya ada sekumpulan duit. So saya berjaya selesaikan hutang kad kredit saya lah. Sebab hutang kad kredit ni semua orang tahu ni adalah hutang yang jahat. Sebab at normal condition memang kita susah gila nak tutup dia. So saya ambil peluang pada waktu yang moratorium ni, saya ada duit terkumpul, saya tutup sekali terus. So dan yang kedua, saya berjaya tutup hutang kereta saya. So hutang kereta saya, saya ambil dengan duit terkumpul ada tu pun saya tutup hutang kereta juga. Sebab saya pun tak terlepas daripada buat silap kebanyakan orang graduan dulu. Saya bekerja pada start 7 tahun lepas, saya dah boleh beli kerja je terus beli kereta yang luar daripada kemampuan sendiri. So sekarang tahun lepas saya ambil peluang, lepas moratorium ada terkumpul, saya tutup terus lah. So bila saya dah tutup segala hutang jahat ni, lepas daripada 6 bulan moratorium tu, saya ada lebihan untuk saya start mula menyimpan. So saya start menyimpan lah, boleh menyimpan. So dan bila hutang-hutang jahat pun dah habis, so dan saya punya kelayakan untuk buat loan pun dah naik, and then saya ambil peluang sekali lagi, dan terima kasih kepada Far Capital yang introduce property yang 55% diskaun daripada market value, dan saya ambil peluang, saya beli, and then saya dapat 100,000 cashback. So saya gunakan sebahagian daripada cashback tu untuk naikkan lagi simpanan saya, dan alhamdulillah sekarang ni simpanan saya dah ada 6 angka. Dan benda yang paling happy pada saya adalah di mana saya bersyukur sangat apabila habis PKP hari tu, saya berjaya, saya bawa saya punya isteri dan anak-anak pergi tidur hotel 5 bintang lah. Yang pada waktu anytime saya rasa saya memang tak mampu nak tidur hotel macam tu lah. Saya terus terang, saya memang terima kasih banyak kepada Faizul Rizwan dan Far Capital kerana mengajar ilmu ni for free je dulu, end up sampai saya jadi klien, and then saya lebih belajar dengan knowledge yang ada ni, saya ambil tindakan dan buat sampailah peringkatnya sekarang ni lah. So saya terima kasih banyak kepada Faizul Rizwan. Syah, Syariman, welcome and we are so happy bila dapat tengok you boleh pergi celebrate dekat St. Regis, right? And St. Regis is one of the most expensive hotel dekat Malaysia. Untuk mereka yang tak tahu, lebih kurang 1,000 satu malam lah, right? And you know, bilik kecil 1,000. Okay lah, tak adalah kecil sangat, 500-600 square foot, right? So for hotel is quite okay. Cuma St. Regis memang mahal, right? But to be able to go from, you know, dulu tak cukup 10,000 savings to be able to spend 1,000 per night untuk to make your wife happy, I think in just beberapa bulan dia, I think is something, right? So guys, you know, senang macam ni guys, korang akan tengok malam ni and a lot of you will be watching, and korang takkan ada yang tak ambil pot, right? Ataupun tak ambil serius benda ni. Tapi orang yang betul-betul buat, lepas belajar tu, dia punya, orang cakap, kedudukan tu lepas 6 bulan je tu, sangat-sangat berbeza. Right? So today Syariman is sitting on a higher savings. I think gaji dia tak luak pun, because his hustle income yang dia belajar kat FACAP tu pun tinggi. So therefore sampai level gaji tu, simpanan dia turun naik. So Syariman, congratulations. Congrats ya, tak sampai 2 tahun dah berjaya buat benda macam ni. Savings dah naik pergi 6 angka, property pun dah tambah, right? So congrats lah, ya. Tahniah, right? So Syazwan, cerita sikit, you orang baru. Aduh. Right? So and apa tu, dulu waktu PKP, waktu masuk you know, the first PKP tu savings ada berapa, today savings ada berapa, and what did you do? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Clear tak? Sorry. Kan. By the way, Syazwan, you buat apa? Kerja you? Syariman is TNB. So Syazwan kerja apa? I dalam syarikat otomotif lah. Okay. Otomotif Okay. Yep. So, Assalamualaikum semua. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih lah kepada Faizul Rizwan dan tim lah sebab invite saya. Ini first time ni saya tengok ada ramai ni. Memang saya biasa buat training tapi tak adalah sampai beberapa ribu orang yang tengok. Jadi hari ni saya terpaksa cerita benda yang sebenarnya rahsia. Tapi saya rasa saya dah bincang dengan wife, saya rasa benda ni bermanfaat. Jadi kita akan share lah. Sebab
kita pun nak orang lain take this opportunity lah. Okay, so saya memang dalam bidang otomotif. Okay, dan saya kenal Faizal Rizwan ni dah lama dah, daripada tahun 2018. Tapi cuma masa tu saya macam belajar-belajar lah. And then I pun macam skeptical lah, siapa Faizul dan apa yang dia buat. Tapi continuously I follow until last year. I realised that masa tu Faizul start buat kelas free, kita panggil FRPG, Faizul Rizwan Public Group lah masa tu. Masa tu Faizul share everything masa tu. So come to my surprise sebab Faizul share data. It's not about saja-saja sembang ke apa kan, tapi memang data. Jadi bila cerita pasal data, yang saya ingat masa tu dia cakap, yang I ingat sampai hari ni, kata first, jangan panik. Nombor dua, apa yang offer, ambil aja. And then tangguh apa saja yang ada. Maksudnya kalau you ada komitmen, you tangguhkan dulu. And then you maximize everything lah. Maksudnya apa yang dia bagi tu ambil je. Tak kisah everything. So for me, for myself, bekerja sebagai my position sekarang ni boleh katakan comfort lah. Tapi I tak nak terlalu comfort lah sebab I on my survival mode lah. Anything can be happen. So what I did dengan belajar ilmu plus free tu dengan Faizul tu, exactly sama macam kali ni, dia punya cycle tu berulang-ulang balik lah. Okay, so Faizul dah cakap pasal saving, lepas tu Faizul cakap kena ada skill investor, and then Faizul cakap pasal reduce PSR, property, everything sama je apa yang Faizul cakap. So what I did is, number one, of course, saya sapu semua lah, maximize everything. I sinar, penjana, apa-apa I semua I ambil. And then moratorium definitely I ambil, untuk rumah, untuk kereta. Okay, and then yang bonus lah, I rasa bonus sebab since 2008 I memang tengah property, I ada beberapa property. So I ingat masa tu Faizul cakap buat refinance. Okay, so I maximize everything. Okay, I pun sebab masa tu my motto senang, live your present moment. Live your present moment tu is whatever you have now, you live maximize lah. Maksudnya duit tu pun, yalah, kalau macam dalam WSP tu, sampai bila kita nak pakai nanti kan. So sama juga, apa yang penting di sini is ilmu lah, sharing yang Faizul buat. So dengan action yang I ambil itu, first thing first, I punya simpanan daripada gaji saja, almost 60k. And then dengan refinance lagi, okay, yang I nak share pasal refinance ni yang bijak lah. This is my own strategy lah. So based on Faizul punya sharing, I simply tanya bank, okay bank, my property is here, I nak naik dalam RM200 je sebulan. So sekarang bayaran dalam RM1,200, so I nak naik dalam RM200 je. How much I can get? So surprisingly, bank kata dalam RM200 you boleh dapat 110k. So itu memang stun lah, dia macam, oh okay, RM200 ni naik, alright. So I maximize everything and I dapat semua. Kemudian alhamdulillah selepas 6 bulan itu, selepas 6 bulan itu, lepas moratorium dah habis, I managed to hadiahkan my wife something lah, okay, yang for me is very valuable. And then I selesaikan my wife punya kereta. And then actually my wife pun buat property sama juga. So I reno lah rumah dia. So kalau ikut harga reno rumah tu pun dah macam executive cash lah. Aduh, alamak, kau akan spoil market ni, nanti semua wife-wife yang tengok ni akan yang kenapa you tak settlekan kereta I macam Syazwan? Aduh, bahaya ni. Aduh. So terima kasih lah bro, spoil market untuk geng-geng beli beras ni malam ni kan. Aduh. Okay, so itu sikit lah. And then ada lagi lah. So ada certain portion money tu I invest for some business lah. So actually I on my survival mode since March tahun lepas. So I duk fikir apa benda nak buat, apa business nak buat. So that's why masa tu pun I cari kawan-kawan, belajar ilmu, I invest masuk kelas itu, kelas ni, belajar. And then sampailah I kenal dengan Hafiz. So my sahabat saya lah, Hafiz, Pak Long, dengan. So kita dalam satu group knowledge property and business sama. Jadi masa tu Hafiz lah yang banyak bantu saya dengan Pak Long. Jadi Pak Long advice saya dari segi bisnes lah. So unfortunately dengan duit yang lebih tu juga I invest to my first business lah. Somewhere in December lah I buka some courier point punya services lah. And alhamdulillah courier point pun bisnesnya so called okay lah sampai hari ni. Ni pun kat office ni lah. So
That's the thing lah. I mean, apa yang I nak sampaikan kat sini is yang paling penting is number one is knowledge. Number two is you have to have a network, a mentor. And number three, you can ada platform lah. Okay. So talking about platform ni, I nak share juga ni. Ni bonus lah. Bonus for me is a bonus lah. Alhamdulillah. After di reset oleh sahabat saya Hafiz tu, baru March ni lah. I think March or April I baru join as a client lah. My first intention to be Faizal Rizwan punya client is nak beli property. Okay. So yalah, kita nak maximize everything. So nak beli property, and I also belajar tentang property, and surprisingly whatever yang Faizal ajar is advanced than whatever I learned. So it's surprising to me is bila I join Far Capital, it has a brilliant ecosystem. Okay, daripada start belajar sampai lah ke habis, semua dia ada. You petik ya, semua ada. So initially niat tu join is untuk beli rumah. So study lah pasal rumah tu semua kan. Accidentally bila dah join, I pun ada few kawan-kawan. Yalah, sebab kita dah terbiasa dalam ilmu kewangan, strategi, everything. So apa yang I belajar ni, I nak share. Macam mana I punya strategi. Sebab kalau I boleh buat, I think everybody boleh buat. That's simple punya practice lah. So end up, you jadi klien untuk datang beli property je. So dengar recap guys. So if I can summarize Syazwan punya story is that dia datang belajar tahun lepas untuk kelas macam ni, buat sendiri for free je. Betul tak? Yang you are not a client, betul tahun lepas. betul. You just dengar, you pergi buat sendiri, betul? Betul. Right? And then now you dapat 110,000, you dapat langsaikan your wife punya car loan, you dapat belikan hadiah untuk your wife yang your wife is so happy. And you dapat now ada modal untuk buka bisnes baru pun alhamdulillah buat duit. Yes, cash. Now, and then now you cakap you punya gaji tak terusik, and now because you join as a client, you niat you nak beli rumah, now you are also being able to apply apa yang kita ajar buat as income, and now you're making a couple of thousand per month additional out of property, betul tak? Yes. So Okay. so it's very good lah, alhamdulillah. So thank you so much. I take this opportunity to my friends lah yang tengok ni. It's a real game, it's a real strategy. Okay, so I prove it. So benda ni actually rahsia, and I think tak ramai yang tahu pun tentang benda ni, sebab I pun tak tiap share kan. So I think ini manfaat untuk semua orang. Take this opportunity, okay, belajar ilmu banyak. The most expensive orang kata apa, investment is knowledge lah. Okay, bila ada knowledge, you boleh tahu your own strategy. Even for free pun you boleh buat. Macam I last year, I tak tahu pun RM200 I boleh dapat 110k. Itu bawah 110k, belum campur duit moratorium, belum campur gaji, adalah sikit kan. So end up bila dah join ni pun boleh jadi top hustler out of sudden. So bertambah lagi I punya side income. So But Syazwan, I think kalau kita yang buatkan you punya refinance tu, I think you punya 110k tu you boleh buat tanpa kena bayar additional 200 bro. No, dia punya level yakin tu kan. You know lah, whenever bankers and apa semua tu we can actually do it very differently. And I think a lot of people have tried to go do their own. It's okay, they get somewhere, tapi I think bila kita yang buatkan tu, benda tu dia akan jadi lebih efficient, simply because we understand the market a little bit better. Syazwan, thank you so much for your honest sharing. I think a lot of people get to enjoy sharing honest macam ni. And last but not least is Shah. So Shah apa tu? And Shah, so you boleh dengar kan macam-macam cerita kan. Cerita macam mana you nak increase savings, you boleh guna cash flow, you juga boleh guna cashback, you juga boleh buat refinance. So in the case of Syazwan, dia pakai refinance. In the case of Syariman, dia guna cashback dengan income. In the case of Syahrudin, Shah here, and Shah is actually from Kulim. Dia kerja kerajaan today, right? Dia kerja kerajaan, dia daripada Kulim. Dia sekarang ni dah ada lebih pada 10 property dekat KL. Dia dah lama dah jadi klien. Dia dah jadi klien pada tahun 2015 kan? 2016 je? 2016 right? And today alhamdulillah property pun dah lebih pada 10, right? So Shah, cerita sikit Shah. Dulu you masuk the first PKP, macam mana you punya savings level? Okay, Assalamualaikum dan selamat malam semua. Terima kasih Faizul. Orang kata apa? Kita sebenarnya dalam situasi sekarang ni, macam contoh apabila kita mendapat tahu kata moratorium yang akan diberikan lagi kepada kita ni, so kita dah kena mula merancang.
Kalau macam saya dulu masa moratorium yang pertama tu saya dah mula merancang apabila kita mendapat tahu bahawa kita akan mendapat moratorium. Perkara yang orang kata apa nak ambil tak ambil apa semua tu benda-benda macam tu bagi saya atas individu. Tetapi apa yang perlu kita buat, kita kena merancang daripada awal. Macam saya tu memang saya straight to the point lah, saya akan ambil sebab saya dah kira dah. Bila tahu yang moratorium kita dapat, saya dah buat calculation pada hari pertama kita dah tahu. Bila kita dah dapat tahu kata moratorium ni akan diberikan, saya dah buat calculation. So 3 bulan pertama apa yang saya buat adalah saya settlekan saya punya hire purchase. Sebuah kereta saya yang berharga lebih kurang masa tu balance ada dalam 21,000 lebih macam tu. Tu 3 bulan pertama. Selepas installment sebulan berapa tu? Installment pada harga 1,250. So 1,200 baki loan 21,000. You langsaikan yang tu dulu lah dalam guna duit moratorium. Ya, 3 bulan pertama. Okey, selepas tu bulan ke-4 tu saya ada baki kad kredit tapi tak banyak lah, bawah 10,000 dari saya ingat dalam 5,000, 6,000 lebih tu, macam tu lebih kurang. So saya settlekan kad kredit, so kosong. Kad kredit saya dah kosong. Okey, selepas tu bulan ke-5 tu saya ada satu lagi hire purchase loan kereta yang pada masa tu baki tinggal dalam 13k, installment dalam 5 atau 50. Saya settlekan juga 13k. So dua-dua biji kereta tu dah settle dengan saya boleh jimat dalam 1,800 lebih kurang macam tu lah installment setiap bulan tu. Okey. Lepas tu ada lagi sikit-sikit balance tu kalau macam Syariman tadi dia bawa isteri dia bawa ke hotel, tapi saya ni lain sikit sebab biasalah saya ni macam abang yang dot dia punya rate tu lain sikit. Apa yang saya buat untuk menyeronokkan hati wife saya ni sebab kami duduk di rumah homestay lama dah 15 tahun. Apa pun saya tak buat, renovation apa pun saya tak buat. Sebab saya tahu saya tak mau menggunakan duit saya yang banyak ke atas rumah yang kita duduk homestay ni. Tapi disebabkan ada moratorium dah ada lebihan juga dan selalu saya ni walaupun kita beli beras tapi bila rumah ni tak ada auto gate nak masuk waktu hujan ni kena beletak lah. Bila hujan mak haji yang turun pi buka pintu pagar ni kerja blokos lah. So apa yang saya buat tu ada lebihan sikit, saya buat renovation sikit, buh auto gate, lah ni tak kena hujan lah. Alhamdulillah lah. Walaupun benda tu kecil je nampak tapi orang kata apa, benda tu bila saya semak balik dengan value kawan-kawan saya tengok, oh hang buat macam ni value rumah hang boleh naik lagi ni dalam 30 hingga 50,000. Okey lah. Walaupun itu on stay. Okey. Okey, selepas habis semua moratorium punya kes ni, bila dah settle kereta kad kredit semua ni, saya punya loan eligibility saya dah naik hingga ke 850. Okay. So guys, untuk korang yang tak faham ni is that bila kau settlekan hutang kereta, hutang credit card, hutang personal loan, kita punya monthly commitment tu kurang. Sebila monthly commitment kita tu dah jatuh, kita punya kelayakan untuk buat loan baru tu akan jadi lagi tinggi. Kalau sebelum tu Syah punya loan kelayakan dia mungkin tak sampai 400,000 sebab dia dah settlekan 2 kereta dengan credit card dia tu. Dia punya kelayakan loan tu naik pergi sampai 850,000. Right, so continue Syah. Dan apabila loan eligibility tu dah naik dan saya buat keputusan lah untuk kita beli lagi sebuah satu property yang di mana dekat dengan TRX dan yang boleh memberikan cashback, saya ingat dekat dengan 200,000. So simpanan saya tu boleh naik walaupun saya menggunakan habis saya punya duit saya waktu saya jimat pada masa moratorium tu untuk settle kereta apa semua tu, tapi disebabkan saya beli property yang boleh bagi balik cashback tu, so ada simpanan lebih kurang 6 figure dalam simpanan dan kita boleh duduk lena lah. Benda tu saya ingat bila Faizul cakap pada masa moratorium 1.0 dulu, asalkan kita boleh tidur lena. Okey. So tu satulah, satu lagi bagi kita ni dalam macam saya adalah bekerja di sektor awam. So kebanyakan orang macam saya ni dia selalunya akan memikirkan untuk mendapat gratuity. Gratuity ni adalah duit orang kata apa? Duit yang dibayar apabila kita pencen. So semua kita ni orang-orang kerajaan duduk tunggu duit gratuity lah tapi nak kena tunggu pencen tu. Macam saya ni kalau nak tunggu duit pencen ni 16 hingga 18 tahun lagi. So kita nak dapat sejumlah duit orang kata apa yang dibayar oleh kerajaan ni yang mungkin dalam kalau macam level-level saya ni dalam 300-400 ribu lebih kurang macam tu. So kita perlu tunggu lagi lebih kurang 18 tahun ataupun 16 tahun lebih kurang macam tu lah.
Tapi apa yang kita buat dengan property ni sebenarnya kita boleh percepatkan gratuity tu. Kita boleh dapat, kita boleh jimat, kita boleh simpan sehingga angka tu sebelum kita nak sampai gratuity yang akan sampai 18 tahun lagi tu. Dan kita ada option lah. Maksud dia kalau kita rasa macam tak apalah aku nak tunggu duit gratuity yang kita buat daripada property pun dapat. Kalau kita rasa nak kerja lagi sampai 18 tahun, kita tunggulah dia dapat lagi duit gratuity tu. So benda tu adalah option untuk kita sebagai penyewa awam lah. So apa yang kita kena buat adalah game plan dan kena strategi. Strategi kena betul. Benda-benda itu mungkin boleh saya share kepada semua lah kat sini. Alright, padulah. So, korang dah dengar sendiri how Syariman dia naikkan savings dia, sempat beli satu property lagi, right? How Syazwan dia guna apa yang kita ajar for free tahun lepas sebelum jadi klien. Actually Syariman pun buat benda yang sama juga. Lepas tu baru diorang jadi klien. Syah ni seorang je yang betul-betul dah lama jadi klien kan. So apa yang diorang buat here is that diorang buat apa yang diajar dalam kelas macam hari ni. And then alhamdulillah saving semua dah naik pergi 6 angka. Ada yang dapat menggunakan cash flow, ada yang dapat menggunakan cashback, ada yang dapat dengan menggunakan taktik refinance. So guys, apa benda yang kita kongsikan malam ni adalah benda yang benar dah berlaku. Ada case study real. I siap bawa lagi orang yang dah berjaya buat benda ni. So I'm hoping that lepas ni korang dapat inspirasi, dapat belajar daripada case study ni. And of course lepas ni boleh cuba nak juga buat kalau nak. So with that, Syariman, thank you so much for your time. Syazwan, thank you so much for your time. Shah, thank you so much for your time. And thank you. Korang ni berkongsi ilmu, membahagikan keluarga ni, aku rasa menyebabkan ramai laki-laki kat luar tu akan kena persoal malam ni. Right, terima kasih lah ya. Terima kasih lah ya. Saya WhatsApp lah suami saya. Lepas tu kenapa tak macam tu Aduh. Tekan. Okay. Aku macam menyesal pula ke sini panggil dia orang ni malam ni. So anyway, thanks Syah dengan Syazwan So malam ni kebetulan triple S pula tu kan semua. So with that kita akan sambung guys. Thank you so much. Bye bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. So guys, macam saya cakap, I sengaja panggil klien supaya korang boleh dengar sendiri perkongsian dorang, macam mana dorang buat benda ni, right? And macam saya cakap tadi, kalau korang belajar dan korang buat, kita punya position tu akan bertukar daripada tak ada savings kepada 6 angka punya savings tu boleh buat dalam masa 6 bulan, 12 bulan je. Right? So benda ni macam ada cakap, I bawa klien, tunjuk kat korang, kita pun dah bagi dia punya Facebook ID, kalau korang nak boleh pergi follow dorang, boleh tanya dorang macam mana dorang buat. So kita akan sambung dulu. Summary dia daripada segi moratorium ni guys is that nombor 1 is that kalau you punya simpanan tak lebih pada 6 bulan daripada you punya pembelanjaan, ambil je, tinggikan simpanan. Cash kita tu umpama oksigen. So tak ada oksigen kita boleh mati. Right? So therefore tinggikan simpanan at least boleh cover 6 bulan. Oksigen kita kena ada cukup at least 6 bulan untuk cover. Right? Nombor 2, okay, you pun dah dengar tadi kan. Banyak-banyak case tadi memanglah bila you ambil moratorium tu installment you akan naik, tapi you juga dengar ada yang langsaikan kereta. So memang installment rumah untuk satu tu naik, tapi dia dapat langsaikan kereta dah tak payah nak bayar 1,200 sebulan. Guys, tu banyak gila tu berbanding dengan tambah RM8, tambah RM20. Okay, so if you boleh ambil moratorium ni untuk langsaikan hutang-hutang pendek, hutang-hutang mahal, hutang-hutang jahat yang ada, okay, berbaloi sebab now you tak perlu bayar RM1,000, RM2,000 additional setiap bulan walaupun you kena bayar RM20 untuk your property punya loan. And then last but not least here is that, macam cakap tadi, the best way to get out of that and to dapat 50 to 100,000 savings here is that to work on the way whereby orang lain tolong bayarkan hutang kita. So macam kita cakap tadi kan, ada cara untuk gunakan cash flow untuk bayarkan hutang kita, ada juga gunakan refinance, ada juga gunakan cashback. Cuma bagian cashback ni, I nak pesan, kalau you nak beli rumah yang ada cashback, you still kena pastikan you punya monthly punya sewa tu boleh cover minima kena cover 70% daripada apa yang you nak kena bayar tiap-tiap bulan. Of course, macam Syah, dia tak cover 70%, dia nak cover 100%. Sama juga macam Syariman. Balik cakap, you buat sendiri, property yang beli tu koman-koman kan, mungkin tak berapa bagus tapi minimum kena cover 70%. Of course, macam klien FACAP, apa yang kita nak cuba nak buat nak cover 100%. Okay, so guys, ada 3 cara. You boleh buat cash flow, you boleh buat refinance, you juga boleh buat cashback. Kalau cashback, jangan lupa pastikan you punya sewa boleh cover at least 70% of your installment. Okay,
But of course, kalau you rasa nak beli property yang boleh cover almost 100%, then you datang, maybe become a client of ACAP malam ni. So, apa tu? Hari ni, I dah ajar part 1 dengan part 2 kan, I dah settle lah. So hari ni macam cakap, apa tu, ramai yang belajar. Alhamdulillah kita ada hampir 13,000 orang, right, dekat Zoom, sekali dengan live kat Facebook, 13,000 orang tengah tonton. So, apa tu, 97 daripada of you yang tengah tengok malam ni, lepas PKP ni over, you balik kerja, you akan balik kepada your normal ways lah. You akan complain about you punya kerja, you akan complain about your spending habit, and you're not going to be preparing for the future. You tak bersedia untuk masa depan. Tapi akan ada 3% of you yang whereby you akan belajar ilmu baru, right? You akan buat hustle baru and you akan mula invest your future. So macam saya cakap, ada orang tahun lepas sama juga, berpuluh ribu kot orang yang tengok video moratorium saya termasuk recording dan apa semua tu. FRPG ada lebih kurang, 60 ribu orang lah, Kesina? Yes, betul. 60,000 orang. Tapi berapa kerat je yang ambil tindakan, and of course yang ambil tindakan tu, 3% yang ambil tindakan tahun lepas tu, you tengok sendirilah Syazwan, you tengok sendiri Syariman, you tengok sendiri Syah. So hari ni guys, you ada pilihan whether you tengok lepas tu tak buat apa-apa ataupun you do something about it, right? And I'm hoping that malam ni, lepas you belajar ni, whether you choose to become a client or not, you still go and do something, and hopefully 1 year, 2 year from now, you PM kat I, terima kasih FR, hutang I dah kurang 2,000 setiap bulan, right? Because of apa benda yang I ajar malam ni yang you praktiskan. Okay, so guys, I dah habis part 1 dengan part 2. So now ini adalah session, okay, ini adalah session untuk mereka yang nak jadi macam Syah, mereka yang nak jadi macam Syariman, mereka yang nak jadi Syazwan, whereby you know, you explore, choose to become a client, and kita bantu you untuk buat benda ni. Daripada segi pengurangan hutang, belikan property yang boleh bagi you cash flow, ataupun belikan property yang boleh bagi you cashback. Now, ini juga untuk mereka yang dah lalu moratorium tahun lepas tapi hidup you sama je. Tahun lepas dengan sekarang sama je, tak ada beza. Tak jadi macam Syah, tak jadi macam Syariman, tak jadi macam Syazwan, whereby savings you dah naik pergi 6 angka. Okay. And then last but not least, ini juga untuk mereka yang perlukan bantuan. You serious? Okay. I perlukan bantuan, I tak faham, I nampak konsep ni tapi I tak berapa faham. Tapi so you perlukan bantuan untuk execution, right? And you perlukan bantuan supaya you know, you boleh buat macam you know, Syazwan boleh langsaikan kereta, hutang kereta bini dia, right? Macam Syah boleh langsaikan 2 kereta, right? So that you can give your family a better life. Right? So this is only for people who wants to explore to become a FAR Capital punya client saja, right? So with that, I nak tengok kalau kita boleh buat ruangan chat, lepas tu kita boleh buka kita punya last poll di sini. Ya, boleh. For those in FB Live, kita akan end the session untuk slot ini. Yep. So, sementara tu, which poll again tadi? Sorry. Kita punya last poll tu ada kan? Ke tak ada dah poll mana? Yes. So I nampak ada 2,000 orang dekat Facebook. So siapa yang rasa apa tu nak join, apa tu, siapa-siapa yang rasa nak join kita in the last punya session, and supaya you juga boleh tanya soalan, right? So mohon datang join kita dekat Zoom. Hari ni kita ada 1,100 orang lagi, right? 1,100 slot lagi dekat Zoom. Ada 8,900 orang kat sini. Okay, so before I start with the full, I like to say thank you for those in FB Live. Kalau nak join kami di Zoom, ada link dekat comment box. Okay, with that, Assalamualaikum. Bye-bye. Bye guys dekat Facebook. Bye.